Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sesiapa yang dah view live video ni, boleh tolong share clear ke tak suara saya. Dan kalau yang dah view ni pun, kalau minta tolong untuk sharekan video ni. Mungkin ada kawan-kawan yang nak tahu pendapat saya tentang ubat. Okay, sebab soalan ni sebenarnya ditanyakan oleh salah seorang kawan kita tentang ubat. So saya rasa soalan ni saya patut jawab secara terbuka supaya lagi ramai yang dapat manfaat lah. Okay. Alright, so saya just continue. Clear tak suara saya? Anyone boleh bagi feedback tak sama ada clear ke tak suara saya? Okay, anyone yang dah view live ni boleh kongsikan, boleh share live video ni atau boleh bagi feedback clear tak suara saya. Sebab saya nak jawab soalan kawan kita seorang ni. Okay, clear, thanks Linda. Okay, right, saya mulakan lah. Okay, so saya dapat soalan ni pagi tadi. So saya dah type dah soalan, saya dah type dah jawapan tu. Tapi sebab masa saya type tu saya sebenarnya tengah meeting, jadi macam agak mendapat gangguan sikit lah. So tak dapat nak fokus meeting. So saya pun rasa macam okey lah, saya rasa saya akan open soalan ni pada semua, at least dapat dengar lah. So soalan kawan kita ni dia tanya, adakah makan ubat ni selamanya atau banyak success story yang dah berjaya stop ubat? Okay, it's very good question. Soalan dia, adakah makan ubat ni selamanya? Atau banyak tak success story, cerita-cerita kejayaan orang-orang yang dah berjaya stop ubat. Alright, so bila kita cakap pasal ubat ni bila kita cakap pasal ubat, pertama kita kena tahu fungsi ubat tu. Okay, ini apa yang saya kongsikan adalah melalui pandangan saya, okay, pendapat saya. Sebab saya, pengalaman saya dulu adalah saya pernah diberikan doktor Prozac, ubat macam ubat Prozac, dia kategori macam Xanax jugalah. So saya just consume sekali je ubat tu, tapi lepas tu saya stop sebab saya rasa macam itu bukan jalan saya. So saya decide untuk nak cari cara lain untuk pemulihan. So kalau bercakap pasal ubat, kita kena tahu, faham yang pertama fungsi ubat ni. Okay, Zuraran lama tak tengok live, rindulah. Hai Zura. Oh, ada je, saya live lagi, masih live lagi. Ada sesekali live juga. Okay, so first tadi bila kita cakap pasal ubat, first kita kena tahu ubat ni fungsi dia adalah merawat. Okay, merawat. Merawat in terms of physical. Okay. Okay, okay, ini tu Tasha yang tanya soalan ni. Okay, kita jawab Tasha punya soalan ni directly. Okay, first Tasha, kita kena ingat pertama adalah fungsi ubat itu adalah untuk merawat. Okay, merawat maksudnya merawat in terms of kita punya physical body. So bila kita makan ubat, contoh macam kalau kita demam, kita punya suhu tinggi, so kita makan ubat untuk redakan suhu, betul tak? Okay, bila kita sakit perut, kita makan ubat sakit perut untuk kurangkan asid, contoh macam tu. Bila kita batuk, kita makan ubat batuk untuk redakan batuk. So fungsi ubat adalah untuk meredakan simptom, dan dia untuk merawat physical body kita. Itu fungsi ubat. Jadi bila kita kata fungsi ubat ni adalah untuk nak redakan simptom atau untuk nak kembalikan semula fungsi tubuh badan kita kepada normal, kepada asal, maksud dia merupakan salah satu alat ataupun rawatan dalam proses pemulihan. Maksudnya dia masih tools. Okay, dia masih tools. Jadi bila kata tools, okay, sama ada you nak teruskan ke tidak makan ubat atau tidak makan ubat, sebenarnya dia adalah bergantung kepada keadaan kita masing-masing. Okay, pada pendapat saya, setkan yang ubat ni kita tak perlu makan selama-lamanya. Okay, sebab macam bila kita demam, dah habis demam, kita berhenti makan ubat. Bila kita batuk, dah habis batuk, berhentilah makan ubat.
Okey, jadi bila kita kena anxiety, dah selesai anxiety, berhentilah makan ubat. Sebab saya mempunyai pemahaman bahawa anxiety disorder boleh pulih sepenuhnya. Okey, 100% boleh pulih. So saya cakap ni bukan saya quote kata-kata saya sendiri, bukan sekadar pengalaman saya, tapi saya quote ni adalah daripada quote kata-kata pakar psikiatrik juga. Okey, saya pernah tanya soalan daripada pakar psikiatrik, dia mengatakan bahawa anxiety disorder memang 100% boleh pulih. So bila kata 100% boleh pulih, tidaklah bermaksud kita boleh bergantung selama-lamanya pada ubat, betul tak? Okay, itu yang pertama. So kita kena tahu makan ubat itu perlu untuk nak merawat tubuh badan kita secara fizikal. Okey. So dalam proses awal, masa kita dalam proses pemulihan ni, proses awal, fasa awal perlu untuk makan ubat. Okey, sebab masa awal-awal ni kebiasaannya keadaan kita tak menentu. Waktu tu simptom sangat-sangat severe, sangat kronik masa simptom tu. Jadi kita punya emosi pun down, demotivated. Jadi bila keadaan tu berlaku, kita perlukan alat untuk nak support kita waktu tu. Jadi kita perlulah makan ubat. Betul tak? So kalau you all takut-takut dengan ubat, itu pun saya tak boleh nak cakap apalah. Sebab pada saya, kalau dah memang doktor suruh makan ubat, makanlah ubat. Betul tak? Makan juga untuk fasa pertama makan ubat. Memang bila kita makan ubat tu akan berlaku healing crisis. Yang mana bila you makan ubat, ada setengah daripada kita yang dia akan rasa makin letih, makin mengantuk, makin vertigo, makin pening. Contohnya makin sakit kepala, makin berat kepala, makin bloated, kembung perut atau macam-macam simptom. Itu adalah healing crisis yang mana perkara tu memang akan berlaku lepas kita makan ubat sebab kita punya body nak sesuaikan balik. Okey, nak sesuaikan balik. Masa tu kita punya kita punya organ masa tu hewaya sikit, dysfunction. Jadi bila kita makan ubat, dia nak sembuhkan balik, memanglah akan jadi hewaya sikit. Sama juga macam kalau kita makan ubat demam, bukanlah dandan kita makan ubat demam itu jam dia akan pulih. Masa kita makan ubat demam, dia akan reda, tetapi lepas tu dia akan meningkat balik suhu. Lepas tu kita makan ubat balik, dia akan meningkat balik suhu. Makan ubat balik, meningkat balik suhu sehinggalah suhu tu drop. So sama juga macam keadaan kita bila kita makan ubat, simptom tu akan makin banyak. Tapi kita makan lagi ubat, simptom tu akan makin banyak. Kita makan ubat lagi, lama-lama simptom tu akan reda. Okey, so itu untuk fasa pertama, penting untuk kita makan ubat. Okey, tapi pada pendapat saya tidaklah selama-lamanya sebab anxiety boleh pulih. Jadi kenapa kita nak makan ubat bila kita dah pulih? Okey, tapi kita kena tahu dalam proses pemulihan anxiety disorder, anxiety ini merupakan kitaran, maknanya dia cycle. Apabila cycle, you boleh terperangkap dalam kitaran tu. Jadi untuk you nak keluar daripada kitaran anxiety, tidak berlega-lega dalam keadaan yang sama, you kena tahu dalam proses pemulihan perlu ada curing and perlu ada healing. Maksudnya you kena cure and heal, rawat dan pulih. Rawat tu dari segi fizikal, yang you makan ubat tu tadi itulah rawatan. Yang you kasih makan suplemen, yang you kasih badan you makan yang elok-elok. Okey, yang you pergi bersenam, yang you buat aktiviti kasih keluar peluh, itu adalah rawatan dari segi fizikal. Curing itu perlu, you kena cure. Yang kedua adalah healing. Healing itu juga perlu. Healing daripada dalaman, daripada tenaga dalaman. Okey, sebab dalam proses pemulihan, you tak boleh menjalani proses dalam fasa keadaan pasif. Okey, pasif ni maksudnya you hanya membiarkan unsur-unsur luar, doktor ke, ubat ke untuk bantu you. Tolonglah saya, saya nak pulih, bantulah saya. Nah, saya bagi badan saya, tolong pulihkan saya. Itu pasif. Okey, itu pasif. Dalam proses pemulihan, you kena aktif. You kena aktif maksudnya, dalam pada you benarkan psikiatris bantu you, doktor bantu you, guide you, ubat bantu you, you kena push diri you untuk bergerak aktif juga dalam proses pemulihan. Maksudnya, it must come from within yourself. Bukan saja minta support daripada luar saja. Di dalaman pun you kena bantu diri you juga. Sebab itu dalam Al-Quran selalu sebut, Allah kata Allah akan tidak akan ubah nasib seseorang kalau dia sendiri tak nak ubah nasib dia. Jadi you pun dalam masa yang sama, you kena ubahlah something dalam diri you. You tak boleh terlalu rely on ubat, rely on psychiatrist, rely on doktor sebab dia orang pun sebenarnya pressure kat luar tu. Okey, nak melayankan kita lagi. Jadi at the same time, bantu diri kita dulu. Bantu diri kita untuk pulih daripada dalaman. Dalam pada kita makan ubat, pergi psychiatric, buat counselling ke apa, pergi juga bantu diri sendiri. Okey, nak bantu diri sendiri yang saya selalu kata, healing mesti ada 4 pillars tadi, 4 teras. Physical tadi yang 4 curing, physical body, badan kita, jasad kita kena jaga tadi yang saya kata. Makanlah ubat, kalau perlu jaga makan, pergi bersenam, keep moving. Okey. So, 3 lagi pillars ataupun 3 lagi teras adalah dari segi you punya minda. Minda ni juga jenis tenaga. Sebab itu disebut tenaga minda. You punya fikiran,
bagaimana you punya fikiran, pattern fikiran you. Okay, you tak boleh makan ubat sahaja, okay, pergi kaunseling sahaja, tetapi you tak ubah cara you berfikir. You sentiasa berfikir fikiran yang buruk, bersangka-sangka buruk pada orang. Lepas tu you selalu banyak self-sabotage. So, fikiran itu pun perlu dipulihkan. Okay, cara kita berfikir. Sama juga yang pilas yang ketiga adalah dari segi tenaga emosi. Emotion. Saya selalu sebut E is energy, motion is bergerak. So, dia adalah tenaga yang bergerak. Emotion adalah satu tenaga yang bergerak. Perasaan. So itu pun you kena pulihkan. Maksudnya dari segi kalau you dah makan ubat, makan ubat saja, tapi you tak rawat you punya emosi, selalu broken heart. Nak guna? Pergi kedai. Pasar malam. Okey. Tak payahlah. Saya dah beli something dah. Tak apa, nanti saya tengok nenek. Okay. Sorry ya. Alright. So back to tadi yang second is emotion. Maksudnya emotion. Emotion is tenaga perasaan. Okay. So emosi juga adalah sejenis tenaga. Maksudnya dalam proses kita merawat, okay, kita perlu juga menjaga kita punya emosi ni. Bukanlah maksudnya makan ubat, pergi jumpa doktor, pergi jumpa psikiatris, tapi kita broken heart lagi. Kita tidak belajar untuk develop perasaan bersyukur, perasaan memaafkan orang, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, orang kata menyebarkan kasih sayang. So emosi itu juga penting. Dalam pada kita merawat badan kita, emosi juga kena jaga. Kalau kita ada past trauma, okay, kita perlu rawat past trauma kita tu. Sebab masa tu past trauma tu buatkan kita punya emosi kita tu, kita menyimpan seribu satu perasaan. Apabila trauma berlaku, kita carry macam-macam emosi. Okey, perasaan bersalah, perasaan malu, perasaan marah, perasaan dendam. So perasaan takut itu semua kita carry masa trauma berlaku. So apabila kita menjalani proses pemulihan, makan ubat juga, but at the same time you kena heal juga you punya emotion. Dan you kena uruskan emosi dengan baik. Maksudnya bila kita dah uruskan emosi kita dengan baik, kat situlah berlaku kecerdasan emosi, what we call as a emotional intelligence. Emotional intelligence ni penting, okay? Sebab itulah waktu di mana apabila berlaku sesuatu situasi di hadapan kita, macam mana kita nak react. Okay, apabila satu hari tu bos marah kita, macam mana kita nak react. Okay, satu hari tu kita bergaduh dengan kawan, macam mana kita nak react. So benda ni semua mainkan peranan. Macam mainkan peranan. Dalam pada makan ubat, kita tak boleh nak makan ubat, tapi tak boleh nak kawal keadaan persekitaran. Maksudnya tak boleh nak biarkan orang lain, oh jangan marah aku aku tengah nak pulih. Orang lain kata, oh jangan bagi aku stres aku nak pulih. Tak boleh macam tu. Sebab benda tu something yang you tak boleh control. Tapi at the same time bila you makan ubat, at the same time you pun kena juga bertindak aktif. Jangan pasif, bertindak aktif. Maksudnya apabila situasi tu berlaku, macam mana you react. Itulah pelajaran dia. Kan? Bila you dah faham benda ni, makin lama you punya reaction pada situasi tu, you akan makin wise. Yang mula-mula memang you akan, bila berlaku suatu situasi, you akan cepat marah, cepat nak react. Tapi lepas tu bila you react suatu benda, situasi tu dalam keadaan yang aware, very conscious, you akan nampak proses tu. Mula-mula you akan cepat marah. Tapi lama-lama you akan perasan, oh marah tu sekejap je, lepas tu kurang. Okay, benda tu proses. So yang keempat tadi, yang terakhir adalah dari segi tenaga dalaman ataupun you punya spiritual part, you punya jiwa, you punya soul. Yang ini pun perlu juga untuk pulihkan. Okay, sebab apa? Maksud saya adalah apabila kita berlaku sesuatu trauma dalam kehidupan kita, kita punya jiwa sebenarnya memang broken, memang banyak terpecah. So apabila keadaan tu berlaku, sometimes bila sesuatu perkara berlaku dalam kehidupan kita, kita akan jadi kurang yakin pada Tuhan. Yang ni definitely. Sebab itu sometimes kita akan question, kenapa Tuhan buat benda ni kat aku? Kenapa aku yang kena? Kenapa bukan orang lain? Apa salah aku? Apa dosa aku? So kat situ pun satu benda yang kita kena pulihkan. Sebab bila kita diuji, memang itulah soalan yang kita akan keluar. Sebab itu pun dulu yang saya selalu pertikaikan. Saya persoalkan, kenapa Allah uji aku? Kenapa ini aku kena? Kenapa dalam banyak-banyak adik-beradik aku yang paling teruk kena? Banyak dosa aku. Itu yang saya punya question dulu. So now bila kita dalam proses pemulihan,
Trust yang keempat iaitu spiritual itu pun perlu dirawat juga. Maksudnya bila kita rawat kita punya trust yang keempat tu, maka insya-Allah akan terawatlah keseluruhan hidup kita. So in terms of spiritual, apa yang kita nak pulihkan adalah dari aspek hubungan kita dengan Allah. Terutamanya hubungan kita dengan Allah. Macam mana kita betul-betul kukuh, yakin, orang kata teguh kita punya keyakinan kita, pendirian kita yang dalam apa jua keadaan sebenarnya ada Tuhan yang jaga kita. Okey, kita dalam keadaan sentiasa dilindungi, dirahmati oleh yang menciptakan kita. Itu connection tu yang kita kena develop. Sebab itu saya kata dalam you makan ubat, you letakkan etikat kepercayaan tu kat siapa? You makan ubat ni, you kena letak satu etikat bahawa yang memulihkan you adalah dengan izin Tuhan. Maksudnya ubat tu sebagai support. Okey? Inilah dia. Dalam masa you cure, you rawat, you kena heal from within. Okay, dalam pada you kena panic attack. Okay, bila you kena panic attack tu, apa yang you buat masa tu? You dah diajar untuk berdepan dengan panic attack tu. But at the same time, kat mana you punya jiwa you? Jiwa you mesti connect dengan Allah. Kat situ lah maksud you punya connection tu kena kuat. Maksudnya kena letakkan keyakinan you punya betul-betul iman you bahawa macam mana pun Allah yang akan lindung aku, Allah yang akan jaga aku. Sebab kita memang macam mana nak cakap kita dalam keadaan macam gitu dah tak ada tempat lain nak bergantung. Wak Ima doktor pun kita tak boleh nak bergantung. Wak Ima sekretaris ke, orang lain ke, VR ke, Kak Nas ke, dah tak boleh nak tolong waktu tu. Tapi yang boleh tolong kita adalah Allah SWT. So masa bila keadaan kita kena panic attack, kita kena diserang, kita rasa down, balik semula pada dia. Kat situlah kita pulihkan balik connection kita dengan dia. Bila kita sentiasa ingat dia, kita sentiasa bawa ingatan kita pada dia, dekat situlah kita akan dapat balik dia punya energy. Allah akan bagi rahmat pada kita, lindung kita, selamatkan kita. So kat situlah yang kita kena develop keyakinan kita, iman kita pada dia semula. Okay. Dan saya selalu macam kadang-kadang saya faham ada yang macam rasa dalam keadaan macam ni macam aku nak develop rasa yakin iman aku pada Tuhan. Sebab ada yang mungkin dah tak percaya tak yakin pada Allah sebab dah selalu ditimpa dengan macam-macam hal dalam kehidupan dia, macam-macam beban yang dia terima. So orang sekeliling hentam dia, so senang kata kehidupan dia 100% dalam dugaan dan cabaran lah. Okay. So dia rasa macam kenapa aku nak yakin dengan suatu benda yang aku tak nampak? Kan, dan aku tak nampak, of course aku akan cari doktor sebab aku nampak doktor tu depan mata. Of course aku akan cari ubat sebab ubat tu depan mata aku. Kan, tapi macam mana aku nak percayakan Allah? Kan orang sebut Tuhan Allah, tapi aku tak nampak Allah tu depan mata aku. Kan, for me, untuk saya pun dulu macam tu juga. Tapi apa yang saya ingatkan dia saya balik dan hati saya kata, kenapa aku ni nak sangat duk tengok Tuhan sangat ni, baru nak yakin yang dia tu boleh selamatkan aku. Kenapa nak tunggu aku nampak Tuhan tu depan mata aku baru yakin yang Allah tu akan lindung aku? Kenapa? Sedangkan selama ni siapa yang duk pump jantung kita ni? Kalau tidak ada kuasa yang berkuasa tu, siapa kita tak ada ke kita pump jantung kita sendiri? Kan? Kita nak sangat tengok Tuhan tu kat mana, tapi kita tak perasan yang sebenarnya Tuhan tu dah buat kerja dia dah. Kan? Dari segi kita bernafas pun sama. Kan? Selama ni kita ke yang duk tarik turun naik nafas sendiri? Tak. Kan? Benda tu secara semula jadi. So siapa yang bagi power tu? Kuasa tu daripada mana? Kan? Sama juga macam perjalanan darah kita dalam tubuh badan ni, semua yang berlaku dalam badan kita secara automatik ni daripada kuasa mana? Sumber mana? So kat situ saya fikir balik, aku tak perlu sebenarnya nak tunggu Allah tu depan mata aku, wujud depan mata aku untuk nak rasa rahmat dia, untuk nak rasa yang dia tu selamatkan aku, untuk nak rasa dia lindung aku. Sebab selama ni pun yang nafas dia bagi aku setiap hari ni pun, itu dah bukti dia selamatkan aku dan lindung aku. Okey, jantung aku berdegup laju ni pun, itu pun dah bukti dia selamatkan aku, lindung aku. So kat situlah, itu pandangan saya, pengalaman saya. So macam mana saya nak ubah saya punya cara berfikir tu, kepercayaan kita pada Allah, kat situlah yang saya fikir. So mungkin you all pun alami benda yang sama. So mudah-mudahan Hai so mungkin kat situlah. Okay, Nadira Azad tu my sister. So siapa yang nak kenal dengan dia boleh kenal. Wah, aku promote kakak aku. Okay, so dekat situlah kita nak bina balik, develop keyakinan kita pada Allah. Sebab memang dalam keadaan kita sentiasa diuji, kita akan petikaikan kenapa Allah buat aku macam gini, kenapa aku yang kena, kenapa orang lain tak kena, kenapa nasib aku macam gini. Itu memang confirm. Tapi bila mana kita renung balik dalam diri kita, insya-Allah kita akan dapat balik keyakinan tu bahawa macam mana pun Allah yang selamatkan kita, Allah lindungkan kita. So ingat, macam saya kata tadi, balik pada soalan, saya kata 4
teras dalam proses pemulihan kita perlu rawat adalah jasad. Okey, ini bahagian curing, cure, rawat. Lepas tu kita punya emosi kena rawat, kita punya minda kena rawat, dan kita punya jiwa kita pun kena rawat. So ni 4 pillars kita kena rawat, yang mana emosi, minda dan juga kita punya jiwa adalah part healing. Yang tu from within, daripada dalam. In terms of energy level pun kita kena rawat. Physical level kita dah rawat dah tadi dengan ubat apa semua. But in terms of energy level pun kita kena rawat juga. Okay, so kita kan ada sifat zahir dan batin kita. Zahir dan fizikal, yang batin kita yang kat dalam tu. So kena rawat kedua-dua tu. Itulah yang kita panggil sebagai total recovery. Okay, dan itulah yang akan boleh bawa kita keluar daripada kitaran anxiety ni. Okay, so soalan dia adalah, dia kata, adakah makan ubat ni selamanya? Terpulang. Pada pendapat saya, tidaklah selamanya. Sebab bila dah okey, kenapa perlukan ubat lagi? Betul tak? Bila kita dah tahu nak uruskan sendiri panic attack tu, tidak perlukan ubat. Kita berdepan je dengan panic attack tu. Okay, soalan kedua dia tanya, atau banyak tak success story yang dah berjaya stop ubat? Okay, banyak tak success story yang dah berjaya stop ubat? Okay, ni saya cerita jujur Saya ni orang yang memang kuat membaca, dan saya sangat suka membaca. Saya banyak buku pasal healing, buku macam-macam buku lah, buku-buku healing, buku spiritual saya memang banyak baca. And then saya banyak baca articles penulis-penulis hebat dekat luar sana. And lepas tu saya banyak juga tengok testimoni, video-video individu yang dah berjaya keluar daripada bukan sekadar cycle of anxiety, tetapi banyak penyakit-penyakit yang dia alami dia boleh sembuh. Okay, that's why bila saya fokus kepada cerita-cerita macam tu, saya ada satu macam harapan, macam rupanya penyakit ni memang boleh sembuh. Maka benarlah yang Allah kata setiap penyakit ada penawar, kan? Sebab dalam cerita kisah-kisah yang dibentangkan tu, tidak kira apa agama, memang Allah punya rahmat tu luas, dia benarkan orang tu sembuh. So apatah lagi kalau kita Muslim yang sentiasa connect dengan dia, dengan macam-macam ritual kita buat, takkanlah Allah tu zalim, tak makbulkan, kan? So insyaAllah, okay, kita kena usaha. So, berbalik pada story yang saya kata, saya memang banyak baca buku, saya banyak baca artikel dan tengok video-video, movie, kisah benar apa semua tu. Memang di luar sana ramai sangat orang yang mengalami anxiety disorder yang dah pun stop makan ubat, yang dah boleh jalani kehidupan dia macam biasa. Tetapi, okay, ramai juga yang masih makan ubat. Okay, so cerita benarnya adalah memang ramai yang boleh stop makan ubat, tetapi ramai juga yang masih makan ubat. Itu cerita betul dia. So sekarang ni cerita dia, tak kisahlah sebenarnya kita ni makan ubat ke, kita stop makan ubat ke, okay, kita continue makan ubat ke lagi sampai sekarang 30 tahun makan ubat ke, ceritanya tak kisah pun. Okay, cuma kita ni nak kena balik pada diri kita. Adakah kita dah menjalani kehidupan kita macam biasa? Adakah dalam keadaan kita makan ubat ataupun dalam keadaan kita stop ubat, kita dah memberi makna pada kehidupan? Adakah kita dah menjalani kehidupan kita dengan baik? Adakah kita menjadi manfaat pada orang? Itu je point dia. Makan ubat, tak makan ubat, stop makan ubat, masih makan ubat 30 tahun, itu bukan isu dia. Isunya adalah, adakah kita dah temui kita punya tujuan hidup? Adakah kita dah benar-benar menghayati hidup, memberi makna pada kehidupan? Adakah kita dah menjadi manfaat kepada kehidupan? Yang itu. You makan ubat pun tak ada masalah. 30 tahun you makan ubat tak ada masalah. Apa salahnya kalau you makan ubat? Kalau memang you punya ditakdirkan untuk makan ubat, apa salahnya? Tetapi you dah nampak satu perspektif baru tentang kehidupan. You dah berjaya memahami apa itu kehidupan. Itu lebih indah, betul tak? Sama juga macam you dah stop ubat. Okay, you dah stop ubat dan you dah berjaya untuk menjalani kehidupan normal macam orang lain. Itu pun bagus juga. So, pointnya sekarang, the question is, memang ramai kat luar sana yang dah berjaya stop ubat. Dan kat luar sana pun sebenarnya ramai yang masih makan ubat. Tetapi, pointnya adalah kita makan ke tak makan, adakah kita dah menemui tujuan hidup kita, dah berjaya memahami, menghayati kehidupan sebenar. Itu point dia. Okay, so, mudah-mudahan Tasha, saya dah jawab you punya question. And again, kalau you ada question, cuba boleh tanya lagi. So kalau saya ada berkesempatan, saya akan jawab insyaAllah. Sebab macam biasalah, kadang-kadang saya faham, sebenarnya saya banyak terima soalan daripada inbox. Bukan inbox saja, inbox, telegram, email, apa lagi, Instagram lah, tak kisah Facebook ke Instagram, memang saya ada terima soalan tu. Jadi kadang-kadang saya ni
akan jawab sorang-sorang. Okay, bila jawab sorang-sorang tu kadang-kadang seorang tu pun ambil masa setengah hari kadang. Seorang tu pun kan ambil masa 1 hari kadang. So bila ada soalan baru yang lain, saya akan ketepikan dulu sebab saya nak fokuskan pada yang satu ni. Tunggu dia dah okey, nanti saya akan settlekan yang kawan-kawan yang lain. Sebab itu kadang-kadang you all ni bila tanya soalan, kadang-kadang saya tak boleh nak entertain itu jam sebab saya ni bekerja. Kat Johor bekerja Ahad sampai Khamis, so bekerja. Jadi waktu siang tu kadang aku curi-curi masa nak menjawab korang punya soalan. Macam tadi tu saya jawab soalan dalam meeting kan. So meeting orang lain yang chair. So try lah nak jawab soalan, tapi bila tengah-tengah jawab tu chairman tu duduk pandang-pandang aku ni, aku cakap okeylah, tak apalah, letak dululah. So delete balik kan. So saya bila dah balik kerja tu baru saya terfikir, oh tak apalah, soalan ni pun soalan universal, jadi baik saya jawab secara open kan, supaya dia pun dapat memberi manfaat pada yang lain juga untuk nak fahamkan pasal konsep ubat ni. Right, so before saya end up saya punya session, saya nak go through soalan-soalan, kod-kod ada, mungkin mana yang kawan-kawan saya nak tanya, saya boleh cuba jawab dengan ringkas. Okey, okey, Zara Nuriza, saya makan Luwak so adalah kurang simptom, nak hilang 100% tu susah. Ya, makan je, tak ada masalah. Memang pun tujuan Luwak tu untuk nak kurangkan simptom, redakan simptom. So dia dah tercapai lah tu function dia. Okey, nak hilang 100% tu memang susah sebab dia memakan masa. So it's okay. You jangan bandingkan you punya kembara pemulihan you dengan orang lain. Okey, you jangan. Ini saya suka guru saya selalu sebut. Guru saya kata, kau jangan nak bandingkan diri kau dengan pembaris ukur orang lain. Kau punya kayu ukur kau parat ni, lepas tu kau pergi ukur orang lain punya pembaris panjang besar ni, memanglah tak sama, betul tak? So dia selalu pesan kat saya macam tu. Sebab saya ni seorang yang sometimes suka macam saya punya masalah dulu suka buat pembandingan. Macam kenapa dia boleh, kenapa aku tak boleh, macam tu. So bila kita buat comparison macam tu, sometimes akan create bad emotion kat situ. So bila kita rasa down, kita akan sabotage diri kita balik. So bila keadaan macam tu, jumpalah balik cikgu aku. Guru aku ni ceritalah masalah kan. So dia pun sound lah balik. Dia sound balik. Dia kata, kenapa pergi guna pembaris orang lain, duk ukur diri sendiri, potensi diri sendiri dengan pembaris ukur orang lain. Tak sama. Dia kata betul juga. Sebab setiap orang ni punya keunikan masing-masing. So kau dengan kau punya keunikan, kau dah kalah semua sama, dan macam robot pula. Jadi setiap orang sebenarnya unik dan dia orang ada dia punya potensi sendiri. So berpeganglah pada potensi sendiri tu. Alright, panjang pula aku jawab. Okay, Tasha, saya dah makan macam-macam, Prozac, Izapro, Xanax, Metazapine, Sertraline, semua ada healing crisis. Mungkin saya jenis cepat give up. Semua memang ada healing crisis. Tapi sebab tu saya kata dalam proses pemulihan, you kena konsisten, istiqamah, makan je. InsyaAllah semua tu akan okey. But at the same time, dalam pada you ada healing crisis, you dapat healing crisis, top upkan dengan support healing daripada dalam tu tadi. Macam saya kata tu, you punya emotion kena betul-betul stable, kukuh. You punya mind mesti positif, and then you punya spiritual mesti kuat. Keep connect dengan Allah. InsyaAllah tu akan memudahkan you punya proses pemulihan. Okay, Linda, terbaik sister. Terima kasih. Okay, Afifah, Adnan. Anxiety dah okay almost 3 years, makin better dan better. Start je pregnant, dia main slow jengah-jengah. Dia main slow jengah. Time pantang dia ada. Ketakutan saya adalah takut pada penyakit, sakit mental, sakit kronik. Baca je news pasal tu, start dah rasa diri sendiri yang alami penyakit tu. Aduh, jangan baca lagi ya. Kalau kita masih belum kuat untuk nak baca cerita-cerita pasal penyakit, benda-benda macam tu, tak payah baca. Sebab sebenarnya benda tu memang tak bermanfaat pun. Information tu tak bermanfaat untuk kita. Benda tu adalah lebih kepada nak menakutkan diri kita balik, buatkan energi kita drop, energi kita low. So bila energy low, kita punya sistem imun kita akan drop. So akan mudahlah kita akan sakit. Okay, so tak payah dok cerita dengar benda-benda macam tu. Boleh je avoid, tak ada masalah pun. Memang you boleh avoid benda yang tak ada beri manfaat pada you. Okay. Lawyer, nak cek lawyer cari saya. Nak cek lawyer cari kakak saya. Ada kaitan tak dengan pengenalan ke? Boleh je makan macam biasa. Macam saya sebutkan sebelum ni, saya tak guna perkataan pantang, saya lebih guna perkataan jaga makan. Sebab bila kita sebut pantang ni macam kita block something. Pantang macam tak nak. So we are blocking something in our life. So bila kita block something, kita tak open up pada life. So lebih kepada kita jaga makan. Kenapa kita jaga makan? Sebab kita sayang badan kita. So bila kita guna perkataan jaga makan, benda tu lebih empowering. Perkataan tu daripada kita guna perkataan pantang makan ni, kita akan jadi stressful.
But again, siapa-siapa yang memang menggunakan konsep pantang makan, it's okay, it's up to you. Sebab ada juga yang memang dia menggunakan istilah pantang tu, dia memang pulih daripada gastric anger. So tak ada masalah. Okay, so in terms of jaga makan ni, saya selalu kata pemakanan ni adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Sebab sebenarnya lain orang, lain dia punya penerimaan makanan. Sebab ada orang dia boleh makan nasi, ada orang tak boleh makan nasi, ada orang dia boleh makan sayur, ada orang tak boleh makan sayur, ada orang boleh makan buah, tak boleh makan buah. So terpulang, you kena kenal badan you sendiri. Jaga makan maksudnya you kena kenal body you, apa yang body you perlukan. Sometimes sebenarnya bila you craving something, itu adalah kata is information yang badan you perlukan. Macam saya, bila macam dah lama sangat tak detox kan, nanti dah start lah nak nampak benda-benda hijau tu, macam dah lama tak detox. Benda-benda hijau tu rasa macam nak craving makan benda hijau tu, start lah saya blend benda hijau, lepas tu minum lah. Tu maksudnya badan saya dah beritahu yang Nas, kau tak detox lagi. Sebab banyak sangat kau melantak di ANW semalam kan, berapa hari kau makan fast food, this is the time pergi detox. So saya pun detox. So listen to your body. Sebab body kita ni, kalau when you have a very good relationship dengan you punya body akan simply can give information pada you, communicate dengan you apa benda yang diperlukan, apa yang tak perlukan. So always have a good relationship, connection with your body, because this is your kenderaan. Alright. Wow, mendalam betul kata-kata Sis Nas, very high level. Alhamdulillah, semuanya daripada Allah, bukan daripada saya ni tak tahulah. Thanks so much Sis Nas sudi untuk jelaskan cantik benci. Hanya Allah saja dapat belajar. Terima kasih banyak, doakan saya sentiasa sihat, orang kata cergas, okay, kuat untuk dapat bantu you all share apa yang saya mampu share. Okay, Namin, sis betul ke anxiety ni kena elak gluten, tepung, gandum apa semua? Okay, macam yang saya katakan tadi, in terms of gluten ke, in terms of tepung gandum ke, dia bergantung pada badan kita masing-masing. Sebab ada kalau you belajar Ayurvedic, Ayurvedic ni dia ada satu kajian dari segi bentuk fizikal badan seseorang. Okay, badan yang gempal sikit, dia perlukan apa untuk badan dia sihat. Badan yang kurus kering, dia perlukan apa untuk sihat. Badan yang sederhana, dia perlukan makanan apa untuk sihat. So sebab itu saya kata dia bergantung pada badan kita masing-masing. Tapi untuk you nak elak, okay, kalau kata you memang ada jenis penyakit yang kronik, okay, you nak elak makan tepung sebab dia ada gluten, for me tak ada masalah. For me tak ada masalah untuk you elak benda tu buat sementara waktu, tak ada masalah. Because bagus pun sebenarnya kalau you boleh elak benda tu buat masa ni. Kalau macam saya memang sangat suka makanan yang berunsurkan tepung. Jadi macam untuk saya macam susah saya nak berhenti daripada makan tepung. Jadi kalau you all boleh buat. Saya dah pernah cuba nak gluten free tapi saya fail. So macam kalau you nak buat dah. Okay, tapi bagus sebab pada saya macam yang orang saya sebutkan 3P, gula putih, gula putih itu pun kena elak. P, tepung putih kena elak. P apa lagi satu gula putih, tepung putih, apa lagi putih tak ingat lah, garam putih tak ingat lah. Ada 3P yang orang punya konsep. So tepung kalau you nak elak dulu tak ada masalah pun. Kalau betul you dah makan tepung and then you dapat rasa something is different dengan you punya body, so you nak stop, you just stop. Okay, so sekarang ni kenapa zaman sekarang ni orang kata macam kenapalah zaman dulu okey je orang makan tepung tak sakit, sekarang ni makan tepung sakit pasal apa? Sebab cara proses tu dah tak sama macam zaman dulu. That's why lah banyak makanan-makanan sekarang yang dah tak boleh, badan kita dah tak boleh cope dengan benda tu. Sebab proses dia tu yang mematikan semua khasiat-khasiat benda tu sendiri. Sebab kalau ikutkan gandum kan tu natural kan, makanan natural. So kenapa pula makanan natural boleh jadi harmful untuk kita ke, betul tak? Tapi rupanya because of cara processing tu, okay, the bleach, so banyak chemical, so menyebabkan gluten tu ada. That's why benda tu tak elok untuk badan, that's why benda tu tak baik untuk kita. Alright, so apa lagi, pada pendapat saya kalau makin kita pantang, makinlah anxiety, stress. Ikut macam Sis Nas cakap, kita jaga makan je, kawal intake. Yes, kawal intake, maknanya portion tu jaga, jangan makan terlampau banyak. Portion tu dari segi lebihkan makan buah, makan sayur, minum air kosong, lebihkan yang 4 tu. Nak makan processed food boleh je, tapi macam kurang-kurangkan, jangan kerap sangat. Kawal intake tu sebab
sebenarnya kita ni memang kena kurangkan makan. Memang jangan, kalau boleh tu jangan makan banyak sangat. Sebab saya dapat rasa badan saya kalau banyak sangat makan, mulalah something lah, kita akan dapat rasa differentnya. Tapi bila kita kurangkan makan, kita akan dapat rasa energy tu lebih. Sebab bila kita makan ni, kita kena tahu bila kita makan nak hadam. So energi kita banyak pergi pada perut tau, untuk nak hadam, untuk nak proses. Energi kita banyak pergi pada perut, So energi kita akan kurang pergi mengalir ke otak, pergi mengalir ke bahagian hati, bahagian jantung ni kurang. Jadi lebih kepada perut. So energi kita bekerja keras dekat bahagian perut. Kesian lah otak kita tu, yang kadang fikiran kita pun tak clear, hati kita pun tak jernih kan, because of energy tu banyak pergi pada perut. So sebab itu kalau macam orang-orang dulu dia sangat banyak berpuasa sebab dia nak kurangkan proses penghadaman tu berlaku, because there are so much energy yang diperlukan untuk nak hadam makanan. Sebab itu bagus kalau you dapat berpuasa kan. Kalau saya jenis yang kadang-kadang susah nak buat detox, kejap-kejap saya puasa, ikutlah mood saya kan. Ikutlah you all. Yang penting kena jaga makan tu. Macam saya makin pantang, saya jadi makin stres. Sebab you know, manusia ni dia ada free will tau. Free will tu, manusia tu memang fitrahnya free will. Dia ada keinginan yang bebas. Dia nak buat apa yang nak buat, nak makan apa yang nak makan. So bila dia tersekat, ini tak boleh, dia jadi stres. Faham tak? Sebab itu saya tak gunakan pantang makan. Sebab benda tu membuat mengecikkan kuasa saya untuk nak menguasai makanan. Sedangkan saya suka untuk makan. So saya tak nak guna perkataan pantang. Saya gunakan perkataan jaga makan. Jaga makan kan lain kan, jaga makan. So very empowering when we use that word, jaga makan. Saya jaga makan kan. Saya pantang makan. Pantang apa? Kau ni bersalin ke? 40 hari dah habis dah, macam tu. So macam it's different energy tau when you use different words. So create the best word untuk nak empower diri you. Okay. Tasha, saya dah cuba macam-macam pantang, ikut diet macam-macam group, makin anxiety jadinya. Sebab tu saya kata group ni dia memang banyak bagi you information. There's a lot of information yang you boleh dapat. Macam mana nak sembuh, macam tips itu, tips ini, makan itu, makan ini, banyak sangat. Banyak. But point dia, yang you punya cara pula macam mana? Yang you punya ni, yang you seorang-seorang tengah tengok ni, you punya cara macam mana? You duk masuk grup sana, you duk masuk grup sini, you duk ikut Nas, you duk ikut kat VR tu, kan? You punya cara sendiri tu macam mana? Yang itu yang kita nak kena explore. Jangan duk dengar sangat apa orang cakap tapi tak tanya diri sendiri tu, yang aku ni pula kat mana patutnya? Yang aku punya pula yang cara pantang, yang cara jaga makan yang bagus yang macam mana? Kan body kita boleh bagi tahu. That's why saya kata having a good relationship, having a good connection with your body. Dan your body akan bagi tahu you apa yang sesuai, apa yang sesuai dengan badan kita. Okay? So give back. Take back your power untuk nak heal. Okay? Ingat dalam proses pemulihan you kena aktif. Jangan pasif. Macam saya kata pasif tu adalah I serahkan pada I, tolong rawat. Bagilah makan ubat. Nah, doktor saya nak ubat. Doktor tolong rawat saya. Itu pasif. Boleh lah, you akan reda simptom tu sekejap. Nanti datang balik, you nak jumpa balik doktor tu, you nak makan lagi ubat. That is passive. Okay? Itu adalah rawatan saja. But in order for you to keluar daripada cycle of anxiety, you must cure and heal. Heal tu, it must come from within. It must come from yourself, daripada dalam. You kena healkan you punya emotion, healkan you punya mind, healkan you punya spiritual, you punya soul. Okay? So, itulah yang saya boleh share. Setakat ni, saya rasa semua saya dah jawab soalan. Okay. Alhamdulillah. Alright. So, again, terima kasih to all viewers yang menonton live video. Please sharekan pada kawan-kawan sebab saya tahu ramai kat sana yang masih makan ubat, sedang makan ubat. So, benda ni penting untuk diorang. Okay, sebab diorang confused. Aku nak makan ubat ke tak makan ubat? Sebab kebanyakannya makan ubat sebab ikut orang, makan ubat sebab takut benda tu lagi teruk, makan ubat sebab stigma orang. So itulah masalah dia. Jadi again, saya selalu kata you punya keputusan apa pula ni yang dalam diri ni? Kat mana pula tu? Letaknya kat mana pendirian you? Dengar kata diri tu. Saya dekat sini cuma kongsikan pengalaman saya, kongsikan saya punya my little knowledge. But the most important thing adalah saya nak you all ni cari you punya healing tu from within. Okay, so saya cuba guide you untuk get
the power of healing tu from within dengan izin Allah. Sebab Allah tu maha baik, dia dah bagi all the intelligence dalam badan kita. Tinggal lagi you nak access je pada power tu. Tinggal lagi you nak gunakan je power tu. So but because of all this, why you banyak serahkan pada orang lain, and you serahkan kuasa you pada orang lain untuk nak decide for you. So you punya energy makin depleted lah, makin kurang. So take back your power. Okay, decide for yourself. Ini jam aku decide aku nak sihat. Aku akan pulihkan keempat teras kejadian aku ni. My physical body, my emotion, my mind, my emotion and my soul. Okay, so good luck. Mudah-mudahan perjalanan you all dipermudahkan. Ingat, dalam proses pemulihan you kena aktif. Okay, dan sentiasa korek dengan Allah. InsyaAllah semua akan dipermudahkan. Semoga dipermudahkan usaha dan Allah akan bantu kita. So salah silap apa-apa kata-kata saya yang terlebih ke terkurang ke, saya minta maaf. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap ni kan, kita tak terfikir bagi contoh-contoh tu kan buat orang kecil hati ke, saya minta maaf. Okay, ada apa-apa saya minta maaf. Alright, so untuk kawan-kawan, sebelum tu untuk kawan-kawan yang nak join learning and sharing session, boleh pergi pada page saya. Kat situ saya ada sharekan macam mana nak dapatkan detail tu semua dalam Google Form tu je. So you all bolehlah nak buat Google tu learning and sharing tu secara bersemuka ataupun secara online pun boleh. Kalau you nak join dalam grup pun boleh. Dalam grup teramai-ramai itu setiap 26 hari bulan. Please register. 26 Julai masih ada masih ada lagi seat. So pergi join session 26 setiap 26 hari bulan dalam grup. And session tu saya hadkan tempat. Saya terpaksa hadkan sebab dalam dalam session yang sebelum ni sangat pack. Jadi macam yang lain tak sempat nak ada soalan. So saya akan hadkan. So first come first serve lah. Okay. Kalau tak sempat bulan tu, tak apa, bulan depan ada lagi insyaAllah. Alright, so saya pun dalam masa yang sama bila saya kongsikan pengalaman saya, kongsikan my little knowledge ni, saya nak you all pun doakan juga untuk saya. Semoga saya sentiasa diberi kesihatan, kecergasan untuk nak terus bantu you all dan kata terus menerus beri manfaat mana yang saya mampu dengan izin Allah. Dan saya juga doakan untuk you all juga, semoga you all dapat menemui jalan pemulihan sebenar, okay, dan dapat berjaya memahami, menghayati, memaknai kehidupan tu. Alright, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye you all.